Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah dan terima kasih yang masih join kelas saya. Okay. So, untuk hari ini kita akan masuk next topik. Okay, apa yang awak akan belajar hari ini, apa yang awak akan dapat adalah yang pertama, merancang project brief untuk menghasilkan produk yang kreatif. Yang kedua, awak akan menyaring maklumat dalam project brief. Okay. So, untuk perancangan project brief ni, dia ada langkah-langkah yang awak perlu tahu. Okay, sebelum tu saya refresh balik. Minggu lepas saya dah ajar berkaitan dengan project brief. Okay, apa tu project brief? Project brief adalah perbincangan antara pengurus projek dengan pelanggan. So, perbincangan antara dua pihak tu untuk mendapatkan maklumat awal. Okay, mendapatkan maklumat awal berkaitan produk yang nak dibuat. Okay, so kalau awak ingat balik, ciri-ciri project brief dia ada 7. Okay, tu awak boleh refresh lah untuk minggu lepas punya topik. Okay, so untuk minggu ni kita akan buat project brief tu sendiri awak akan buat. Okay, so kita dah tahu apa maksud, ciri apa semua. So kita akan buat apa tu project brief. Macam mana nak isi borang project brief. Okay. So, untuk yang pertama, langkah yang pertama, awak kena sediakan senarai semak ciri-ciri pertimbangan utama. Okey, yang ni kalau awak tengok dekat buku teks, awak boleh tengok muka surat 53. Okey, ada senarai semak kat situ. Okey, bila awak dah tahu, okey, awak dah sediakan senarai semaknya apa? Yang kedua, awak melengkapkan project brief. Okey, yang ketiga, menyaring maklumat dalam project brief. Yang keempat, mengaplikasikan project brief dalam bentuk jadual dan lakaran. Yang kelima, menghasilkan mockup atau model. Dan yang keenam, menghasilkan mockup atau model. Ini langkah-langkah sepanjang awak nak buat project brief. Okay. Okay, so ada berapa langkah? Dia ada 6 langkah. Okay, next. Kriteria pertimbangan utama project brief. Okey, ni dekat buku surat 53, buku teks. Okey, yang pertama, dalam kriteria pertimbangannya awak kena tahu fungsi. Okey, apa kegunaan produk ni, di manakah produk digunakan. Okey, contoh kalau yang dekat modul tu dia ada suruh awak buat berkaitan dengan tempat letak kunci. So, fungsi dia apa kegunaan produk ni untuk meletakkan kunci. Kat mana nak digunakan? Dekat kawasan rumah, okay, tempat kerja, tu bolehlah. Itu adalah fungsi. So, yang kedua, persembahan. Okay, bagaimanakah cara produk ini dipersembahkan? Sama ada warnanya macam mana? Okay, so dia punya ciri-ciri dia macam mana? Okay, itu persembahan. Okay, yang ketiga adalah tujuan pasaran. Okay, tujuan pasaran ni siapa yang akan gunakan produk awak tu nanti. Okay, kalau macam tempat letak kunci, siapa yang akan gunakan? So, pengguna lah macam ibu ayah ke, pengguna yang membawa motosikal, pengguna yang membawa kereta. So, awak tahu tujuan dia, siapa yang akan gunakan. Okay, pesaing yang wujud, of course lah orang yang buat produk yang sama dengan awak kan. Okay, pengguna bagaimana yang akan menggunakan produk ni? So, yang macam mana? Orang yang macam mana yang akan guna? So, awak boleh tengok. Okey, yang keempat, kuantiti. Berapakah jumlah yang diperlukan? Bila awak nak isi project brief, awak nak buat project brief, awak kena tahu. Bila awak nak buat project tu, berapa yang awak nak buat? Contoh, sekali pengeluaran tu awak nak buat berapa unit? 100 unit, 10 unit, so awak boleh tentukan. Okey, style dan gaya, bagaimanakah reka bentuk produk ini? Adakah reka bentuk mendapat perhatian di pasaran? Yang ni awak boleh ceritakan bentuknya apa, warnanya apa sebab yang membuatkan orang boleh tertarik dengan produk awak. So, cerita dekat bahagian style dan gaya. Okay, next awak cerita pasal kualiti. Kualitinya macam mana? Contoh dia berbuat daripada bahan yang tahan lasak, bahan yang boleh kena air ke. Okay. Adakah pelanggan punya sebarang permintaan istimewa? Ni awak ceritalah pelanggan, awak dah jumpa pelanggan kan, so awak ceritakan apa yang dia minta, apa semua. Okey, apakah piawaian kualiti yang perlu dipatuhi? Yang ni biasanya kalau macam produk-produk elektrik ada sirim, dia ada ikutlah ikut kualiti piawaian yang ditetapkan. Okey. So untuk kualiti, okey, kualiti untuk kos
kos menghasilkan satu unit produk. Berapakah tahap keuntungan? Okey, yang ni kita sebelum ni pun kita dah belajar berkaitan dengan cara pengiraan kos. So kat situlah awak akan tentukan berapa harga untuk satu barang awak tu. Okey. Yang seterusnya adalah jangka masa, bilakah projek ini disiapkan. Contoh awak dah tetapkan projek tadi nak buat dalam masa berapa hari. Okey. Apakah produk sampingan yang perlu disiap dalam jangka masa. So maksudnya kena tahulah jangka masanya bila untuk siap. Okey, berdasarkan tadi penerangan cikgu tadi, okey, awak tengok dekat modul awak muka surat 24. Okey, kat situ ada contoh borang project brief. Okey. Soalan dia, anda merupakan seorang pengurus projek. Setelah berkomunikasi dengan seorang pelanggan, maksudnya awak jumpa pelanggan kan, awak buat jumpa dia untuk tanya dia. Akhirnya bersetuju untuk membina sebuah tempat menyimpan kunci serbaguna. Lengkapkan borang project brief di bawah. So maksudnya bila awak dah jumpa dengan pelanggan awak sebagai pengurus projek, awak dah jumpa dengan pelanggan awak. Dan awak dah dapat keputusan, pelanggan awak kata dia nak buat sebuah tempat menyimpan kunci serbaguna. Okay, so itu dia punya kehendak. So maksudnya dia nak awak buat tempat menyimpan kunci serbaguna. Okay, jadi awak sebagai pengurus, awak kena buat borang brief ni. Okay, so awak kena buat dulu tajuk. Tajuk dia apa? Tajuk dia adalah tempat menyimpan kunci serbaguna. Okay, tajuk tu adalah apa produk yang awak nak buat. Okay, lepas tu awak teruskan isi. Okay, saya bagi satu contoh yang fungsi ni. Okay, awak fungsi. Okay, dekat catatan ni awak tulis untuk meletakkan kunci dengan lebih teratur dan kemas. Itu contoh fungsi. Okay, persembahan, tujuan nanti awak isikanlah sama macam yang saya dah terangkan sebelum ni. Okey, bila awak dah siap yang tadi tu, okey, borang yang pertama, so awak masuk kepada borang yang kedua, menyaring maklumat dalam project brief. Okey, untuk yang ni, isi dia sama je dengan borang yang tadi. Cumanya yang ni adalah lebih ringkas, awak buat dalam bentuk point. Okey, yang ni adalah lebih ringkas, tapi isinya adalah sama dengan yang awak dah buat untuk borang yang pertama tadi. Okey, untuk borang yang ketiga pula, ini dia buat berdasarkan 7 ciri-ciri project brief. Okey, daripada nombor 1 ciri-ciri project brief, tajuk, gambaran, reka bentuk, okey, sampailah bawah sekali menghasilkan muka atau model. So, untuk borang yang ketiga ni, dia adalah berdasarkan ciri-ciri project brief. Okey, so saya bagi contoh yang pertama tu tajuk projek. Okey, tajuk projek, apa yang tadi awak buat? Tajuknya apa? Tempat menyimpan rak kunci serbaguna. So awak tulis dekat tajuk projek. So sebenarnya isi dia sama je, cuma yang ni dia lebih details. Dia letak ikut kepada ciri-ciri project brief. Okey. So, untuk yang ni ada 3 borang yang awak perlu buat. So, borang yang pertama tadi, borang penilaian tadi tu. Yang kedua, saringan. Dan yang ketiga adalah borang brief. Okay, borang yang lengkap dengan ciri-ciri project brief. Okay. So, 3-3 borang tu awak try dulu buat. Okay. Tajuknya semua sekali sama, iaitu tempat meletak rak kunci serbaguna. Okay, so nanti awak try dulu buat. Kalau ada sebarang masalah, awak boleh tanya dekat grup Telegram. So, kita boleh bincang dekat situ. Okay, terima kasih.